أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله Amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur bukan saja nikmat itu dikekalkan tetapi ditambah dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan lagi huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Yaitu kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-204, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, Rubbama istahyal arif an yarfa'a hajatahu ila maulahu iktifa'an bimasyiatihi fa kaifa la yastahyi an yarfa'aha li khaliqatihi. Artinya, ada kalanya seseorang arif itu malu meminta hajatnya kepada Tuhannya. Dia malu nak minta hajat dia kepada Allah. Apakah benda ni, perkara ni berlawan dengan syarak atau tidak? Nanti kita tengok. Cuma Syekh ni nak beritahu, ada kalanya seseorang arif itu dia rasa malu untuk menyatakan hajatnya kepada Allah. Sebab apa? Kerana merasa rela, yang rasa puas dengan kehendaknya, yakni kehendak ketentuan Allah. Maka bagaimana tidak akan malu minta hajatnya kepada makhluknya? Maka bagaimana pula dengan makhluk ni? Sudah tentu mereka ni lebih malu lagi lah nak menyatakan hajat. Baik, kita tengok apa yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atha menerusi kalam hikmat ini. Kita kena tengok beberapa perkara. Pertama sekali, apa yang nak diberitahu dalam kalam hikmat ini adalah mengenai perihal golongan arif. Jadi ini cerita orang arif. Jadi kalau kita dah arif ni, dengar sudahlah. Bagi yang dengar je lah. Bagi yang nak tahu. Tapi hal-hal yang akan disebut ni perihal golongan yang disebut sebagai arif. Siapa arif ni? Orang yang ahli makrifat. Yakni orang yang sudah mendalam penghayatan tasawufnya. Orang yang sudah teguh penghayatan kearifannya itu. Maka dinamakan arif. Ataupun perkataan lain disebut sebagai sufi. Atau istilah-istilah lain lagi kau pandailah. Arif ke, sufi ke. Yang penting orang yang sangat mendalam dan halus penghayatan tasawufnya itu. Dia guna bahasa mudah. Tak payah pening-pening kepala. Bahasa belak-belak. Baik, ini cerita untuk golongan ni. Baik, apa ceritanya? Dia berkait dengan
memohon hajat. Memohon hajat kepada Allah. Jadi dalam kalam hikmat ini ni, pertama sekali dinyatakan, seseorang arif tu, kadang-kadang dia rasa malu dia nak beritahu hajat dia kepada Allah. Kadang-kadang. Jadi pertama sekali, cerita ni cerita golongan arif. Yang kedua, kadang-kadang bukan sokmo, bukan sentiasa. Maksudnya, ini bukanlah tren berterusan, tidak. Ada waktunya, ada kalanya. Dan ini bergantung kepada ehwal yang sedang menghunjam ke dalam qalbu seseorang arif. Jadi keadaan ini berlaku sebab apa? Yakni berdasarkan atau menurut kepada makrifat qalbu dia tu. Ada waktu-waktunya seseorang arif ni dia rasa malu nak beritahu hajat keperluan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab apa? Sebab kerana dia rasa cukup dengan kehendak Allah, ketetapan Allah. Maksudnya, pandangan basirah dia tu lebih cenderung memandang kehendak Allah, ketentuan dia. Dengan erti bahawa segala apa yang berlaku ni sudah ditetapkan oleh Allah. Berlaku dengan kehendak dia. Jadi itu adalah merupakan keyakinan kita. Jadi orang arif ni, sebab begitu kita kena faham bahawa orang arif ni orang yang gelora jiwanya itu sentiasa berubah-ubah berdasarkan kepada pandangan iman dia tu, pandangan qalbu dia, pandangan batin dia tu. Baik. Percaya kepada takdir Allah, percaya kepada kehendak Allah, itu merupakan asas iman kita. Kita pun percaya benda ni. Semua orang mukmin kena percaya benda ni. Kerana salah satu rukun iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iaitu salah satu cabang iman tu wajib percaya. Mesti rukun. Tak ada ni patah tiang, rosak iman. Keseluruhan. Kau percaya kepada takdir ketentuan Allah. Sama ada baik atau buruk. Itu salah satu daripada asas-asas iman kita. Wajib diyakini oleh semua orang. Dan kita pun percaya benda tu. Baik, macam mana pula dengan orang arif ni? Mereka pun sama juga. Mereka percaya kepada takdir ni. Tinggal lagi keyakinan mereka ni lebih mendalam dan lebih halus daripada kita. Sehingga keyakinan mereka itu dia membuahkan apa yang dinamakan ehwal. Macam kalau kita ni keyakinan kita tu boleh kita anggap sebagai bertaraf benih lah. Benih. Kita yakin, percaya kepada takdir Allah. Taraf benih. Ataupun benih tumbuh pokok. Tapi tak buah molek lagi. Pokok ada. Benih ada. Kita yakin kepada takdir Allah. Kita percaya kepada ketuhanan Allah. Segala sifat-sifat ketuhanan dia tu termasuklah takdirnya. Kemudian kita buat amal soleh. Jadi benih yang sudah tumbuh ada batang, ada batang dia, ada dahang. Cuma mungkin kita ni tak bunga, tak buah molek. Jadi orang arif ni, ahli makrifat ni, benih dia itu bukan saja tumbuh, keluar batang, keluar dahang, tapi ada bunga, keluar benih, keluar buah. Maksudnya dia membuahkan hasil yang ada rasa dia tu. Dan rasa ni berbagai-bagai. Sebagaimana buah-buah adalah bandingan mudahnya. Ulama tasawuf buat bandingan macam pokok-pokok adalah. Pisang rasa lain, durian rasa benda lain, rambutan rasa lain. Tapi sedap belaka. Bahagian sedap belaka. Tapi pesen sedap tu sedap lain-lain belaka. Dia sudah berbuah. Jadi demikianlah arif ni, ahli makrifat ni, orang yang mendalam bayatan tasawuf dia tu, iman dia tadi tu, keyakinan dia terhadap takdir sebagai salah satu cabang-cabang iman tu, bukan saja dia tumbuh batang dahang, tapi buah. Tubik bunga, tubik buah, menimbulkan rasa dalam kalbu dia tu. Maka antara rasa-rasa yang dinamakan zauq ni, bila keyakinan semakin mendalam ni, dia akan membuahkan satu perasaan keimanan di dalam hati kita. Ahli tasawuf panggil zauq.
Istilah tasawuf, zauq rasa. Jadi antara rasa yang tumbuh dalam hati mereka ni, apabila keyakinan mereka terhadap takdir Allah, ketetapan Allah ni semakin mendalam, sehingga mereka rasa malu nak minta, dia tetap belah kedah. Dia rasa gitu. Tumbuh rasa tu. Rasa malu kepada Allah. Atas keyakinan, dia sudah tetapkan segala-galanya. Jadi dia mari rasa malu. Maka dalam keadaan itulah dia rasa malu nak minta. Mungkin dia ada hajat. Kadang-kadang dia sakit. Dia sakit, tapi keyakinan dia tu kepada takdir Allah, kehendak Allah, pandangan yang lebih mendalam membuahkan rasa, sehingga dia rasa Allah Ta'ala tetapkan aku gini ni, bermacam-macam rahmat dan nikmat di sebaliknya tu. Jadi dia tak berasa malu, berasa nak minta, ya Allah sembuhkanlah aku. Dia tak mari gerakkan tu. Malu rasa, kenapa? Kerana dia tetap aku gini. Yang jadikan aku sakit ni ketetapan dia juga. Kemudian di sebalik ketetapan dia tu banyak rahmatnya, banyak hikmahnya. Jadi dia rasa malu nak minta. Jadi itulah yang dikatakan sebagai keyakinan yang sudah berbuah, yang membuahkan rasa tadi tu. Salah satu rasa tu. Dan rasa ni bermacam-macam, berubah-ubah. Bergantung kepada pokok yang tumbuh. Kalau dalam ilmu tasawuf kau, buah-buah yang timbul dalam rasa kalbu manusia ni, yang dinamakan sebagai buah-buah keimanan ni, dia berubah-ubah bergantung kepada sudut pandangan dia terhadap hakikat-hakikat iman tu. Sebab tu kita tengok ahli tasawuf memiliki sikap yang berbeza. Contoh, kita nak pergi ke tajuk lain dulu sikit. Nak lagi tajuk sikit ni, nak suruh faham perubahan rasa ni. Kalau kita baca sejarah ahli tasawuf, sirah hidup ahli tasawuf ni, ataupun ahli makrifat ni, mereka ada dua sikap dalam menghadapi kematian. Ada di antara mereka itu sangat nak menghadapi kematian. Sangat kerinduan untuk menghadapi kematian. Dan setengah yang lain pula, kadang-kadang atas orang yang sama juga. Pada waktu yang lain, mereka takut menghadapi kematian. Perasaan penuh ketakutan dan kebimbangan. Dah buat apa jadi lain-lain tu? Buat apa jadi? Ada harinya nak menghadapi kematian, suka, rindu, suka sangat. Ada hari-harinya mereka ketakutan menghadapi kematian. Pada waktu-waktu yang lain. Kenapa terjadi demikian? Kerana perubahan pandangan kalbu mereka terhadap hakikat iman. Yang membuahkan rasa yang berbeza. Apabila kalbu mereka ini terpandang kepada diri mereka ni yang kurang, yang lemah, yang kurang amal, yang banyak salah, banyak silap, maka timbullah rasa takut. Buah dalam kalbu dia tu. Takut nak hadapi kematian. Kenapa? Kerana dia sedar diri tu banyak silap, banyak kurang. Padahal dia tu orang soleh yang ada dah. Orang soleh, orang baik daripada orang dah. Soleh daripada orang dah. Tapi orang mukmin ni, semakin dia soleh, dia rasa semakin dia hina. Tu orang mukmin. Tapi kalau kita rasa kau molek tu ada benda tak kena tu. Rasa kau tinggi, kau haling, kau tinggi daripada orang, tanda. Ada benda tak kena. Kerana orang arif ni, semakin mendalam kearifan dia tu, dia akan melihat semakin kedai diri dia tu. Semakin kedai dirinya. Semakin hina diri dia tu. Itu kearifan yang betul. Tapi kalau kita merasa kita semakin kuat iman, semakin soleh daripada orang, semakin baik, perjalanan kita tu ada masalah. Lebih-lebih lagi, kita perendah orang lain pula. Kecil orang lain, perendah orang lain, ni berganda lagi masalahnya tu. Bukan jadi wujud saja, capung kata kabur pula dah. Menyakit. Ini masalah. Jadi orang arif ni, dia semakin mendalam kearifan dia akan menjadi semakin tawaduk, semakin hina diri. Dia rasa dia orang kurang amal, banyak salah. Dah banding orang lain, tak ada spesial macam dia dah. Kalau nak ukur, tapi perasaan dia tu, perasaan kearifan dia tu akan menyedarkan diri dia tentang dia banyak silap, banyak kurang dan sebagainya. Itu perasaan dia.
Jadi bila dia tengok dari sudut ni, maka timbullah dia rasa takut rasa nak menghadapi kematian. Buah dia tu, buah daripada pandangan makrifat dia tu, timbul takut. Allah, takut aku nak mati lagi. Bekalang aku kurang. Amalan aku buat ni tak tahu terima ke tak. Dah lah banyak amal waktu-waktu aku yang kosong yang tidak aku isi dengan baik. Kewajipan aku banyak yang tidak tertunai. Dia mikir belaka. Mikir lagi. Dia memandang aspek tu. Maka takutlah timbul buah kalbu dalam kubur, rasa bimbang menghadapi kematian kerana rasa macam tak cukup lagi. Tapi ada waktunya pandangan kalbu mereka ni memandang aspek lain daripada aspek-aspek ketuhanan tu. Dia pandang ke mana pula? Dia pandang bagaimana mulianya manusia ni bila balik kepada Allah Ta'ala. Bila tidak adalah kemuliaan yang paling mulia bila manusia balik kepada dia, balik kepada Tuhan. Dan tidak adalah nikmat yang paling besar sekali, nikmat balik ke dia, kembali kepada dia. Maka bila dia tengok dari segi besarnya nikmat mendekati Allah ni, balik kepada Allah ni, maka penuhlah keinginan dia, kemauan Allah. Berasa segera nak mengecapi nikmat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penuhlah keinginan dia tu. Jadi timbul perasaan zauq di dalam hati dia. Itu dia. Jadi demikian juga nak cerita kalam hikmat yang ke-204 ni, bahawa seseorang ahli makrifat ni ada waktunya, bukan semua, bukan trend begini sentiasa, tidak juga, ada waktunya. Ada kalanya dia semalu nak minta hajat dia. Dia kena sakit, dia semalu nak minta Allah Ta'ala supaya sembuhkan dia semalu. Sebab apa? Dinyatakan dalam kalam hikmat ni kerana pada waktu tu dia pandang kepada ketetapan Allah. Yang aku sakitkan ni dia juga tetap. Kemudian dia pandang pula di sebalik ketetapan itu ada rahmat lagi, ada hikmah lagi, dan banyak urusan dia lagi. Ya Allah, dia semalu nak minta. Itu maksud dia. Dan hal ini janganlah kita kata orang arif ni tak ambuh berdoa, tu salah bahasa tu. Dan jangan kata pula ahli tasawuf ni, tasawuf ajar kita jangan berdoa, itu lagi salah. Tapi ada orang kita baca gitu, tasawuf ni ajar supaya jangan berdoa. Itu silap. Sebab tu pertama sekali ini ehwal orang arif. Yang kedua, dia bukan berlaku sentiasa, berlaku kadang-kadang. Dan sebabnya ini, baik. Jadi, oleh kerana ada orang kita ni pandang, membuat tafsiran, menggunakan labeling yang salah, tasawuf ajar jangan berdoa, orang arif ni tak betul, ajaran kita ikan ni tak betul, suruh kita ni jangan, tak galakkan kita berdoa dan berlawan dengan sunnah, kerana sunnah tu suruh kita berdoa, ud'uni astajib lakum, hendaklah kamu berdoa kepadaku, aku akan perkenankan. Dalam hadis, man la yas'alillah yaghdab alaihi, sesiapa yang tidak minta berdoa kepada Allah Ta'ala muka ke dia. Dia kata sikap ni yang diajar dan tafsir ni berlawan. Ayat Quran bukan seayat, hadis pun bukan kena tengok juga ayat-ayat lain, tengok lagi hadis-hadis lain. Jadi orang kita ni masalah, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita jenis modastikkan. Hak kita tahu itulah nak ukur segala-galanya. Tak jadi pasal tu. Tak jadi pasal tu. Kena tengok juga huraian alim ulama lain. Tengok dulu. Jadi dalam Al-Quran ada tak pasal ni? Pasal ni. Dalam riwayat ada tak pasal ni? Cuba tengok. Baik, pertama sekali kita tengoklah ayat Al-Quran. Disebut dalam Al-Quran kisah Nabi Ayub yang kena sakit. Allah Ta'ala uji dia kena sakit. Baik, bagaimana Al-Quran menceritakan tentang berdasarkan ayat Al-Quran sendiri? Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Tengok. Ada tak dalam ayat tu Nabi Ayub minta ishfini? Tak ada. Dan ingatlah kisah Nabi Ayub. Ketika dia bermunajat
bermunajat kepada Allah. Mengadu tetap mengadu. Isu sekarang ni yang disebut mitok. Kita mitok supaya hajat kita ditunaikan. Adapun mengadu munajat tu hal lain. Wa ayyuba iznada rabbahu. Ketika dia nida, menyeru, bermunajat kepada Allah. Anni masyanya durru. Aku ni telah ditimpa kemudaratan, sakit, aku sakit. Tapi dia tak minta pula, sembuhkanlah, tak sebut tu. Tapi disebutkan, wa anta arhamur rahimin. Engkau lah yang teramat pemurah ya Allah. Dia ngadu je. Aku sakit ya Allah. Hajat dia pun, hajat dia nak suruh sembuh lah. Tapi tak minta. Dia ngadu je. Dia ngadu je. Wa anta arhamur rahimin. Engkau lah yang teramat pemurah. Dengan apa? Maksudnya aku tak tahu ya Allah, sama ada sihat baik untuk aku atau sakit baik untuk aku. Seolahnya gitu. Engkau lah yang teramat pemurah. Yang ni sekiranya, kandungan, kandungannya tu, sekiranya sakit itu lebih baik untuk aku, maka Allah kekal gitulah. Tapi sekiranya sihat baik untuk aku, berikanlah. Tapi tak minta. Sebab apa? Dia malu. Kenapa? Bila dia minta, seolahnya macam aku tahu mana lebih baik untuk aku. Ini ada ahli makrifat. Seolahnya minta, ya Allah sembuhkan. Seolahnya kita tahu. Sihat itulah lebih baik untuk kita. Apakah kita tahu dengan pasti? Tak. Maka sebab itu dia serah. Aku serah padamu. Seolahnya, ya Allah, aku ni sakit, ya ngadu je. Aku ni sakit, ya Allah. Maka aku mengadu padamu. Wa anta arhamur rahimin. Engkau yang teramat pemurah. Dengan hati, kalau sakit ini lebih baik, kekallah gini. Kalau sihat lebih baik, kurniakanlah. Dah aku tak tahu, ya Allah, lebih baik, aku serah padamu. Itu dia. Jadi tercapai maksud ni, malu nak minta. Kerana atas keyakinan Allah Ta'ala lebih tahu tentang diri aku ni. Ini ada orang arif. Tapi kalau kita nak minta, tak salah. Minta lah. Aku sakit, ya Allah, ya aku sembuhkan aku, boleh. Tak ada apa-apa. Cuma nak cerita kelakuan orang arif ni. Jadi tasawuf tak ajar secara borong pada semua orang buat gini. Cuma tasawuf nak ajar kelakuan orang arif begini. Ada di antara mereka itu yang begini sifat keadaan mereka itu. Itu kisah Nabi Ayub. Tengok Nabi Yunus pula. Yang masuk dalam perut ikan tu. Apa ungkapan Nabi Yunus? Dia berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hidup dalam perut ikan. Baik, apa kandungan kalam dia tu? Seperti yang disebut dalam Al-Quran. La ilaha illa anta. Pertama sekali, dia meneguhkan ketauhidan, keyakinan dia terhadap keesaan Allah. Tiada Tuhan melainkan engkau, ya Allah. Tak ada Tuhan lain dah. Subhanaka, maha suci engkau. Yakni Allah Ta'ala suci daripada sebarang kekurangan. Segala apa sifat kekurangan, zalim ke, dak hera ke makhluk, tak ada. Suci engkau, ya Allah. Tapi ini, aku ni yang zalim. Ada dia minta dalam tu, keluarkanlah aku dari perut ikan ni. Tak sebut waktu tu. Tapi dia mengadu, aku ni zalim, dia mengaku, dia sedar, inni kuntu minaz zalimin, aku ni orang termasuk orang yang zalim. Dia mengadu kepada Allah. Dia tak nyatakan hajat dia tu, hajat nak keluar dari perut ikan tu. Tapi dia mengadu kepada Allah. Begitulah, inilah maksud kalam hikmah ni. Jadi pada yang beranggapan ahli tasawuf mengajar supaya jangan berdoa tu, itu tafsiran yang salah. Dia kena faham dia ni, tafsiran yang salah. Bahkan disebut dalam hadis, perihal orang yang ingat kepada Allah tu, sebenarnya itu sebahagian daripada cara nak tunaikan hajat. Cara nak tunaikan hajat ni banyak. Berdoa tu salah satu. Kita minta dengan Allah Ta'ala secara terus tu, salah satu cara nak dapatkan hajat kita. Salah satu. Sebab apa saya kata gitu? Kita dengar hadis lain. Ada riwayat menyebut, man syaghalahu zikri wa qira'atul Qur'ani an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya sa'ilin. Ada riwayat sebut, a'taituhu ma la u'tiya sa'ilin. Sesiapa yang ingat kepada aku, menyibukkan dia. Ada riwayat sebut, ingat saja, man syaghalahu zikri. Ada riwayat lain dia tambah wa qira'atul Quran.
Sesiapa yang sibuk berzikir, baca Quran, sehingga menyibukkan keadaan dia tu, zikir dia tu, baca Quran dia tu, sehingga menyibukkan waktu dia, menghabiskan waktu dia daripada dia minta itu, minta ini. Mungkin dia ada hajat, dia sakit, tapi dia asyik dengan zikir. Jadi akhir sekali hajat dia nak tadi tu, akhir sekali bukan terlepas. Jadi masa dia diisi dengan zikir dia je. Dia galik dengan zikir. Padahal mungkin dia perlukan rezeki, dia perlukan contoh dia minta, dia mungkin dia sakit atau minta, dia perlukan kesembuhan, dia memerlukan, dia ada kekurangan dari segi rezeki dia minta, mengharapkan hajat dia tu, rezeki tu dikurniakan Allah, mungkin gitu. Tapi dia galik dengan zikir, galik baca Quran, sehingga hajat-hajat dia tu tidak terminta. Lalu bagaimana orang jenis macam ni? Nabi memberitahu, orang yang sibuk dengan zikir dan baca Quran ni, sekalipun dia tak minta hajat dia tu, a'taituhu afdala ma utiya sa'ilin. Aku beri ke dia lebih baik, apa yang lebih baik daripada aku beri kepada orang minta tu lagi. Maksudnya orang minta, aku tak beri gitu. Tapi orang tak minta ni, aku beri lebih lagi ke dia. Afdal lagi, lebih utama lagi. Ada riwayat lain sebut, a'taituhu ma la utiya sa'ilin. Aku beri kepada dia apa yang aku tak beri kepada orang yang minta. Itu salah satu cara. Jadi ingat kepada Allah tu, bagi orang yang faham tentang hadis ni, salah satu cara menunaikan hajat. Salah satu. Dan ada cara lain lagi. Kadang-kadang ada caranya nak tunaikan hajat dengan cara berdiam diri pun ada. Pelik dia. Pelik. Nak minta hajat tapi dia suruh berdiam diri. Tapi nak kata ke mana? Itu disebut dalam riwayat. Ada hadis. Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil katman. Minta tolonglah dalam menunaikan hajatmu dengan cara katman. Yakni tutup, jangan kebur, buat diam. Tak cerita kat orang. Ada hajat, ada keperluan, ista'inu ala qada'i hawaijikum. Nak supaya tertunainya hajat kita itu, gunakanlah bantuan dengan cara bil katman, buat dia yang jangan cerita ke orang, jangan kebur orang. Sepatutnya bila kita hajat, kebur orang ni, tanya orang ni, minta orang ni, itu satu cara. Tapi ada caranya, Nabi kebur terbalik, buat diam, buat senyap. Jadi nak minta hajat ni banyak cara, macam-macam. Jadi apa yang dibuat oleh ahli makrifat, seperti yang disebut, yang kita nak fahami kalam hikmat Syekh Ibn Atta' ni, begitulah. Saya sebut ni supaya apa? Jangan sampai kita buat tuduhan melulu. Ajaran tasawuf ni, termasuklah yang ada dalam kitab ikan ni, sesat. Kenapa? Ajar kita dengan ajaran yang berlawan dengan syarak. Apa benda? Mengajar kita supaya tidak berdoa. Itu salah. Salah faham. Keliru. Sama ada sengaja tak sengaja, kita tak tahulah. Tapi nak bawa, itu bukan maksud. Kena tengok sini. Baik. Kita tengok kisah lain selagi pula. Hak jenis tak minta ni. Hak jenis tak minta. Hak jenis kadang-kadang kerana dia merasa merasa yakin dengan ketetapan Allah dan pengetahuan Allah terhadap dirinya itu, dia menumbuhkan satu perasaan, dia rasa cukup aku suruh je ke dia saja. Jadi ada kalanya seseorang dia mengalami perasaan macam ni. Baik, kita tengok kisah apa? Kisah Nabi Ibrahim. Ketika orang capok di dalam api. Jadi ada Jibril mari. Alaka haja. Apakah engkau ada hajat keperluan apa-apa? Masa orang nak capok Ibrahim. Orang capok Ibrahim ke dalam api ni. Alaka haja. Ada hajat apa-apa tak? Jibril yang mari tanya. Perlukan bantuan apa-apa? Apa kata Ibrahim? Amma ilaika fala. Adapun kepadamu wahai Jibril, aku tak perlu apa-apa. Tak perlu. Padahal sebenarnya kita berada, kalau kita memang sangat perlulah masa tu. Lebih-lebih lagi Jibril mari. Dan boleh kita ambil wasilah benda tu, tidak dilarang oleh syarak. Dari syarak tak ada halangan. Luluh. Orang mari nak beri bantuan, kita terima bantuan orang. Luluh, sama ada orang ke, malaikat ke, boleh dari segi syarak.
Luluh dari segi syaraknya. Tapi Nabi Allah Ibrahim kerana maqam tauhidnya tu lain sikit sikap dia. Amma ilaika fala. Adapun kepadamu wahai Jibril aku tak perlu apa-apa. Wa ilallahi fabala. Tapi kalau kepada Allah memang aku sangat perlu. Jadi tawaran Jibril itu tidak diterima. Lalu apa kata Jibril? Salhu. Kalau begitu kami mintalah kepada Allah. Teruslah minta kepada Allah. Dikatakan begitu pun dijawab lagi. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Ni benda yang sama ni. Cukuplah daripada permintaanku. Aku rasa aku tak perlu minta. Ilmuhu bihali. Kerana Allah Ta'ala sudah tahu keadaan aku ni. Sudah tahu tentang keadaan dia. Aku tidak terlepas daripada ilmunya. Sudah dalam maklumannya. Sudah dia tahu segala tentang aku. Aku rasa aku tak perlu minta apa-apa dah. Inilah yang disebut ni. Jadi mendorong dia untuk mengambil sikap suruh kepada Allah. Dan itu harus boleh dilakukan. Jadi kesimpulan mudahnya nak beritahu bahawa ini berlaku kadang-kadang. Dan berlaku kepada ahli makrifat. Jadi jangan kita buat labeling, inilah ajaran tasawuf keseluruhannya, ajar kita jangan berdoa. Itu label yang salah. Itu keputusan yang salah. Baik. Fa kaifa la yastahyi an yarfa'aha li khaliqatihi. Jadi kalau dengan Allah Ta'ala seseorang arif ni, ahli makrifat ni, orang yang menghayati tasawuf secara mendalam ni, kalaulah kepada Allah ada waktunya mereka masa malu nak minta hajat mereka, maka kepada makhluk, kepada manusia lebih-lebih lagi lah mereka masa malu. Sebab tu di antara mereka ini bila ada hajat kadang-kadang mendiamkan diri. Orang jenis ni. Kita nak kenal ahli makrifat sungguh. Orang jenis hunggar banyak orang tu bukan dia lah tu. Ahli makrifat sungguh ni dah banyak hunggar orang. Tak banyak hunggar. Tu nak kenal. Kang unggar kau tu, unggar kau ni yang bukan dia. Bukan ahli makrifat. Makrifat mungkin. Makrifat. Makrifat. Jadi orang ahli ni dia semalu nak minta kepada Allah Ta'ala. Dengan makhluk lebih-lebih lagi lah. Cuma ada waktu-waktunya itu berdasarkan tuntutan syarak itu lain lah. Itu cerita lain. Tapi nak kabarnya kelakuan jiwa ahli-ahli makrifat ni, kalau dengan Allah Ta'ala ada waktunya dia rasa malu nak minta hajat dia, makhluk lebih-lebih lagi lah. Pada waktu dia sedang mengalami keadaan ni lah. Jadi jangan tersalah faham pula kalau gitu tak diminta dengan orang lah. Tidak, boleh. Nak minta lah. Apa yang harus pada syarak boleh lah. Cuma nak beritahu kelakuan ahli makrifat ni. Kadang-kadang. Baik. Kita tengok tafsir dan huraian dia pula. Sahlu bin Abdillah yani At-Tustari. Ini antara tokoh awal tasawuf lah. Tokoh awal ni dia lebih kurang yang ketiga, sekitar kurung ketiga Hijriah gitu. Sekitar tu. Baik. Apa dia kata? Tiada sesuatu nafs atau hati. Nafsu ni diri lah. Atau hati, qalbu, jiwa manusia ni. Melainkan diperhatikan oleh Allah pada tiap detik. Baik siang atau malam. Yang ini tidak ada satu diri pun melainkan diperhatikan Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa, sama ada siang atau malam. Baik, maka apabila Allah melihat dalam hati itu ada hajat kepada sesuatu selain Allah, nescaya Allah mendatangkan iblis untuk hati itu. Ini pandangan makrifat lah. Jadi nak cerita tentang kelakuan ahli makrifat ni, bahawa dalam kalbu mereka ni Allah Ta'ala bersihkan pergantungan pautan hati dengan makhluk. Itu hati ahli makrifat hak tinggi lah, ataupun makrifat yang kokoh lah. Kerana kearifan ni pun banyak peringkat. Sebagaimana orang luluh biasa kau, Makkah lain-lain, luluh Melaka.
50 pun lulu, 70 pun lulu. Hak ni hak kelas makan 90 ni ataupun makan 100 ni. Ni. Hati dia ni tak berpaut pada yang lain. Apabila hati seseorang arif tu mula berpaut kepada makhluk ataupun merasakan berhajat, perlu dan bergantung kepada makhluk, bila hati seorang arif tu berasa gitu je, mari selalu iblis. Tupang lalu kau tu. Untuk mengganggu dia. Tapi pada waktu hatinya berpaut hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain, insya-Allah dijaga oleh Allah. Dijaga daripada gangguan ni. Tapi ada kecenderungan sikit pautan kepada makhluk, kalbu dia tu mari selalu iblis ni nak tupang. Ibarat macam buka pintu lah. Dia mari nak kucang lalu. Tapi benda ni bukan kelas kita lah. Tapi tak apalah, kita nak faham. Nak faham keadaan mereka ni. Baik. Kemudian Abu Ali Ad-Daqqaq. Ini guru kepada Imam Al-Qushairi. Imam Qushairi juga merupakan antara tokoh awal tasawuf ni, iaitu sekitar kurun yang keempat, antara keempat kelima, lebih kurang sebelum Al-Ghazali lagi. Baik, Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, apa yang dia kata? Sesuatu tanda dari makrifat, yakni tanda makrifat itu tidak minta hajat keperluan kecuali kepada Allah. Yakni dia tidak menyatakan hajat keperluan dia itu melainkan kepada Allah saja. Baik besar atau kecil, sama ada keperluan hajat itu hajat besar atau hajat kecil. Baik. Yang dimaksudkan di sini, kalbu ataupun hati, jiwa ahli makrifat ni diletak harapan, pergantungan kepada yang lain daripada Allah atas hajat-hajat dia tu. Cuma ada kalanya di antara mereka itu berdasarkan keadaan tertentu menyatakan juga dalam keadaan hati mereka tak letak pautan pun pada makhluk. Berlaku gitulah. Cuma ada di antara mereka itu mengambil sikap mendiamkan diri. Dan ada di antara mereka itu yang menyatakan hajatnya itu dalam keadaan tertentu. Adalah sebab-sebab tertentunya. Tapi nak kabarnya bahawa tanda seseorang itu merupakan ahli makrifat, bahawa dia tidak minta hajat dia itu kecuali kepada Allah. Sama ada qalbu dia gitu dan zahir dia gitu. Ataupun qalbunya gitu tapi zahir dia itu dizahirkan juga, dinyatakan juga hajat dia itu kerana keadaan-keadaan tertentu. Nanti kita akan tengok keadaan macam mana yang menyebabkan arif ni bertindak macam tu. Contohnya, dinyatakan contohnya tu, Nabi Musa rindu ingin melihat Allah. Dia rasa keinginan untuk melihat Allah. Maka ia berkata, Rabbi arini anzur ilaika. Maksudnya, tidak terjemah di sini, wahai Tuhanku, perlihatkanlah dirimu kepada aku, supaya aku dapat tengok kepadamu. Dia ada keinginan nak lihat Allah Ta'ala, maka dia minta kepada Allah Ta'ala sajalah. Tidak minta dengan makhluk tu, makhluk ni tak ada. Dia hanya minta dengan Allah. Baik. Dan ketika berhajat roti, tu ketika dia nak tengok Allah Ta'ala, sudah tentulah tak ada makhluk yang boleh beri benda tu. Maka bila dia ada keinginan untuk melihat Allah, maka Allah lah tempat dia minta. Tapi benda lain ke mana? Tengok ni. Baik, benda lain pula. Dan ketika berhajat roti, yakni ketika Nabi Musa ni perlukan makanan, mungkin lapar lah, perlukan makanan, dia nak roti. Dia berdoa macam mana? Berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dia minta dengan Allah Ta'ala juga. Minta dengan Allah Ta'ala juga. Baik, erti kata-kata Nabi Musa ni, ya Tuhanku, yakni ya Tuhan, sungguh aku ni terhadap apa yang engkau berikan kepadaku dari makanan itu sangat berhajat, sangat perlu. Jadi roti pun dia minta dengan Allah. Aku sangat berhajat kepada pemberianmu ya Allah. Kalau dalam kisah ni makananlah, tapi dia minta juga dengan Allah. Inilah kelakuan orang arif. Jadi apa-apa hal pun dia berhajat dan menyatakan hajatnya hanya kepada Allah. Tapi macam saya kata tadi tu,
dalam keadaan-keadaan tertentu, ada juga dia memberitahu hajatnya kepada makhluk dalam keadaan tertentu dan dengan sebab-sebab tertentu. Nabi Ibrahim AS, ini seperti yang saya sudah sebut tadilah. Nabi Ibrahim AS ketika akan dilempar ke dalam api, orang nak capok dia dalam api, ia didatangi oleh Jibril dan ditanya, apakah ada hajat? Macam saya sebut tadi, jawabnya, kepadamu tidak ada, dan kepada Allah, ya, memang hajat. Jika demikian, mintalah kepada Allah, kata Jibril. Jawab Ibrahim, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukup bagiku, ia yakni Allah mengetahui halku. Tuhan tahu segala-galanya aku. Aku rasa tak patut dah aku minta atas keyakinan Allah tahu belaka tentang aku. Pandangan dia terhadap ilmu Allah yang meliputi segala-galanya itu menutup dia daripada rasa perlu berdoa. Itu menyebabkan dia pilih untuk tidak minta, dia serah kepada Allah atas pandangan makrifat ni. Maka sesiapa yang mengalami keadaan seperti ini, boleh dia buat macam tu dan tidak salah dia buat macam tu. Cukup bagiku ia mengetahui halku. Sungguh tidak usah saya minta kepadanya. Aku tak perlu minta apa-apa lagi dah. Jadi demikianlah kelakuan orang arif. Jadi kita ni ada arif mana ni, minta lah. Minta lah hajat keperluan kita. Yang penting apa yang lebih menyempurnakan ubudiah kita. Sebenarnya semua ni sama ada minta ke tak minta ke, ukuran dia apa benda. Mana yang lebih menyempurnakan pengabdian diri kita kepada Allah. Pada waktu kita rasa kalau kita minta, lebih terasa kehambaan diri kita. Kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan, itu lebih utama, minta lah. Tapi sekiranya kita mengalami perasaan seperti yang dialami, yang disebut dalam kitab ini, duduk diam sajalah. Dua-dua itu adalah kesempurnaan ubudiyah dengan sudut pandang yang berbeza. Jadi oleh kerana sudah masuk di waktu insya, kita berhenti setakat ini dulu. Dan insya-Allah akan bersambung huraian kalam hikmat ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.